Ini kebukaan. Dan apabila berlanjutkan keterusan, maka hadis palsu mula mereka, hadis dhaif digunakan, mazhab menjadi makin kukuh. Makin kukuh. Jadi bukan saja dia di dalam istana berlaku debat, sehingga di luar orang awam pun mula berdebat di antara satu sama lain. Jadi di sini ada beberapa kita kata ulama-ulama yang sedar apa yang sedang berlaku ni. Maka mereka mula kita kata mengambil inisiatif untuk mengumpulkan hadis-hadis. Dan kalau kita tengok zaman ni sampai 32 hingga 300 berapa hijrah ni, zaman ni ialah zaman ulama hadis. Kalau tengok pada kertas yang terakhir tu, yang saya ada kertas yang terakhir tu, kalau kita tengok pada terakhir, kita tengok Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i, semua tu satu zaman. Dia orang semua satu zaman. Imam Syafi'i meninggal 256 Hijrah. Imam Muslim 261 Hijrah. Imam Tirmizi 270 Hijrah. Imam Ibnu Majah 273 Hijrah. Abu Daud 275 Hijrah. Nasa'i 294 Hijrah. Semua dalam lingkungan umur yang sama. So zaman ni kita kata zaman yang punya ulama-ulama hadis. Sebab dia orang sedar apa yang sedang berlaku dalam masyarakat itu agak terkucak-kacir. Hadis palsu, hadis dhaif digunakan semena-mena. Jadi mereka ambil inisiatif untuk membetulkan balik keadaan. So mereka letakkan syarat-syarat untuk hadis sahih ke hadis yang boleh dipakai. Dan kalau kita tengok pada ketika itu juga kita dapati Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pun agak dalam satu zaman itu. So pada period yang keempat ni, perkembangan dia cukup hebat pada period ini. Banyak ulama yang penyelewengan berlaku pun banyak. Dan ada ulama yang sedar tentang penyelewengan ini, maka mereka cuba ubah membetulkan supaya generasi yang datang kemudian itu dapat diselamatkan. Sebab itu mereka mengumpulkan kitab hadis. Maka kita dapatilah kitab seperti Al-Muwatta, Al-Musnad, dan Al-Um, dan banyak lagi kitab-kitab yang telah dikumpulkan. Nah, banyak yang berikut ni kita dapati selepas meninggalnya empat-empat imam tu, mazhab ni dah menjadi makin mantap. Yang kelima, jadi di pelanggan ini juga debat Islam masih diteruskan. Jadi apabila mazhab itu dah jadi mantap, tinggal 4 mazhab, apa yang berlaku?
Zaman ni zaman anak-anak murid imam-imam ni. Imam yang 4 tu meninggal. Anak murid imam ni dan anak murid pada anak murid. Apa yang berlaku? Kalau kita tengok di zaman waktu imam 4 ni, yang tulis kitab hanya Imam Syafi'i. Imam Ahmad dia kumpulan hadis. Dia tak tulis kitab. Dia tak tulis kitab fiqh. Yang tulis Imam Syafi'i. Abu Hanifah pun tak tulis kitab. Yang tulis kitab anak murid dia. Begitu juga Imam Ahmad, anak murid dia tulis. Imam Malik dia ada kumpulan hadis, muatok kan. Tapi anak murid dia tulis kitab fiqh. Begitu juga dengan lain-lain. Jadi apa yang berlaku? Anak-anak murid ni bila dia tulis kitab fiqh ni, berdasarkan pendapat macam Imam Syafi'i, anak murid dia ni Muslim, kemudian kemudian Imam Nawawi. Apa yang berlaku? Kitab-kitab fiqh ni dia terbaik kan? Macam Agung saja berapa jilid. Begitu juga kitab-kitab fiqh mazhab-mazhab lain. Jadi bila kitab fiqh ni dia banyak, besar, bila main waktu nak mengajar anak-anak murid ni, apa dia buat? Dia meringkaskan. Dia meringkas sebab kita tahu kan, orang anak ni dia suka hafal. Dia suka hafal. Jadi kitab-kitab ulama ni dia orang hafal. Yang sebenarnya kalau 20 jilid dah dia hafal. Kalau 30 dah dia hafal. Jadi untuk memudahkan hafalan ni, kitab-kitab kat tebal-tebal ni dia ringkaskan. Dia ringkaskan jadi senang dia hafal. Tak ada setengah-setengah kitab tu dia ubah jadikan syair. Jadikan syair. Sebab syair ni lebih mudah dia ingat. Jadi bila dia ringkaskan macam itu, dia sampaikan kepada anak murid itu, masa menyampaikan itu dia berkembangkan balik. Dia berkembangkan balik. Kemudian anak murid dia pula, ni anak murid pada anak murid ni, anak murid pada anak murid ni, dia pula dah dia dapat, dia nak pergi mengajar, dia pula ringkas balik hak mana yang dah ringkas dah. Faham? Ringkasan atas ringkasan. Akhirnya apa yang berlaku? Bila main anak murid yang kemudian dia dapat ringkasan ni, dia baca dia tak faham. Dia baca dia mula tak faham. Sebab dah ringkas pada ringkas. Bila dia tak faham, dia mula beri pendapat dia sendiri. Jadi hak asal itu dia mula dah berlaku perubahan. Maka dia kata ni kita mazhab kita ni. Tapi banyak pendapat dia dah masuk dalam, bukan pendapat imam dia. Ini yang berlaku. Pasal apa berlakunya? Begitu banyak pendapat yang bertentangan di antara satu sama lain. Inilah salah satu sebab yang ditulis, buku ni ditulis oleh Bilal Philip ni. Dia kata, saya nak jelaskan sikit. Pasal apa dia antara sebab, bukan faktor, tapi antara sebab. Bila dia mula-mula memeluk Islam, kumpulan pertama yang dia disertai ialah tabligh. Dia masuk kumpulan tabligh. Bila dia masuk kumpulan tabligh, dia baru kahwin. Kena masuk tabligh. Masuk tabligh kena keluar. So dia janji bola keluar seminggu. So keluar seminggu. Bila dia keluar seminggu, pergi di England. Dia berkata dia pergi England. Di England ni himpunan tabligh kita puji dia, tengok kawan kita, saudara kita mau kahwin, selalu tinggal rumah tangga, main keluar semua kita mau berdakwah. Jadi dia pun rasa semangat. Bila dipuji itu rasa semangat. Jadi nak keluar seminggu, jadi 2 minggu, jadi 3 minggu. Lama-lama sampai jadi 3 bulan. Sampai isteri dia telefonnya, buat cadar. Ya. Jadi akhirnya dia pun balik. Bila dia balik, dia kata dia hafal kat isteri dia, sekarang kita mazhab Hanafi. Sebab tapi programlah Hanafi. Sekarang kita mazhab Hanafi. Kemudian apa yang berlaku? Dia kata, mazhab ni dia tidak masalah kalau sekiranya dia duduk dalam mazhab dia. Kalau Hanafi duduk sama Hanafi, dia tak masalah. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku pada diri dia sendiri, bila dia keluar ke tempat lain, berjumpa dengan kawan-kawan yang lain yang mazhab Syafi'i, kemudian dia dapati fatwa Syafi'i berlawanan dengan fatwa Hanafi.
Kita bukan pasal kau ini.